Ibu kepada seorang kawan saya ni, beliau pernah bekerja lah sebagai seorang nurse ataupun jurawat pada zaman dulu. Tapi saya confirm dia mesti ada banyak pengalaman masa bekerja dekat hospital. Mungkin jugalah dia boleh kongsikan cerita seram dia semasa bertugas pada Malang pada satu hari. Saya pergi berkunjung lah dekat rumah diorang ni, di sebuah flat 5 bilik. Alhamdulillah ibu kepada kawan saya ni ada dekat rumah. Apa khabar makcik? Ni saya bertanya khabar lah. Sebaik saja saya masuk. Oh, ni lah kawan Razif yang dia cakap tu, yang suka dengar cerita-cerita seram tu. Ibu dia bernama Makcik Jun tersenyum. Ya makcik, bukan apa, saya suka berkongsi cerita dengan orang lain. Saya bercakap ala-ala malu kucing. Nantilah makcik buat air dulu lah ya. Dia pun pergilah ke dapur untuk menyiapkan air. Jadi saya pun duduklah dekat ruang tamu sementara tunggu makcik tu buat kopi, dan kawan saya pun tengah mandi. Selepas beberapa minit kemudian, mereka berdua duduk bersama saya dekat ruang tamu. Sambil-sambil lah minum kopi tu, kebetulan makcik ada beli kuih sikit dekat pasar tadi tu. Makcik Jun terus invite saya. Saya pun apa lagi, ambil lah kopi dan ambil lah sebiji epok-epok, sebab memang rasa lapar time tu. Kau tanyalah mak aku pasal kerja dia dulu. Razif dah mula ingatkan balik saya pada tujuan utama datang kemari. Makcik, saya nak tanya, makcik ada apa-apa tak pengalaman yang menakutkan ketika makcik bekerja sebagai nurse dulu? Nak kerja macam makcik ni memanglah berhadapan dengan bermacam-macam hal, apalagi bila kerja shift malam. Makcik Jun dah mulakan cerita dia. Pada masa makcik jadi nurse dululah, time tu umur makcik baru 19 tahun. Lepas habis sekolah menengah, makcik terus sambung masuk ke sekolah nurse ataupun sekolah jurawat ataupun kolej jurawat selama 2 tahun. Lepas habis training, makcik pun dihantar ke sebuah hospital. Hospital tu pula hospital lama, bekas hospital askar British semasa perang Jepun dulu. Pada masa tu, dekat belakang tu lagi ada hutan dan semak. Banyak pokok pisang yang tumbuh meliar dekat celah-celah semak tu. Waktu malam memang ada banyak jamuk. Siapa yang tak tahan memang berhentilah. Hospital tu kawasan dia terpencil. Maklumlah hospital lama, tak ramai pesakit, sebab mereka lebih selesa dekat hospital yang lain ataupun hospital dekat bandar. Mula-mula makcik bekerja tu memang tak adalah kejadian yang aneh berlaku. Jadi makcik tak rasa apa-apalah. Bila masuk hampir 2 minggu, barulah makcik dah rasa keseraman dia tu sikit. Bila makcik nak pergi ke tandas, makcik dengar macam ada orang ikut makcik. Tapi bila makcik duduk kat dalam tandas tu, makcik perasan macam ada orang intai. Kepala dia menongak ke bawah, dia nak tengok makcik buang air. Mula-mula makcik ingat ada orang nak skodeng lah makcik tengah buang air kat situ, kat tandas. Tapi bila makcik tengok dekat atas balik, tak nampak apa-apa pula. Tapi bila makcik keluar daripada tandas, makcik terserempak pula dengan 3 orang nurse yang lain. Wah Jun, berani betul ya kau masuk tandas tu seorang-seorang? Salah seorang daripada nurse tu berbangsa Melayu. Dia tegur makcik. Dua kawan dia, seorang nurse berbangsa Cina dan seorang lagi berbangsa India. Dia orang renung muka makcik dengan penuh kehairanan. Kenapa kalau seorang-seorang? Makcik tanya. Dia balik, oh tak ada apa-apalah, silalah Cik Jun. Lepas tu makcik pun tinggalkan dia orang. Makcik pun pergilah masuk ke ward yang makcik jaga. Sebelum sampai pintu masuk ward tu, tiba-tiba ada seorang perempuan. Dia pakai skirt putih dan berbaju hitam. Dia keluar daripada ward tu. Makcik ingatkan dia seorang pelawat, tapi memandangkan dah pukul 1:30 pagi, takkanlah ada pelawat pada waktu begitu. Seorang senior nurse pula sedang duduk
menulis report. Jadi makcik pun pergilah tanya tentang perempuan tadi tu. Miss Jessica, tadi saya nak tanyalah, siapa perempuan yang masuk ward tu? Dia pandang muka makcik balik, kehairanan. Ada perempuan masuk? Tak silap I, tak ada lah. I duduk sini tau daripada tadi. Tak ada seorang pun perempuan yang masuk ke dalam ward tu. Dia pun jawab dengan muka yang penuh serius. Makcik pun baliklah ke tempat makcik, sebab masa untuk memeriksa pesakit dan memberikan ubat dah pun sampai. Esok paginya, seorang cleaner dekat hospital tu, dia datang dekat makcik. Jun, kau tak dengar ke? Dia cakap lah, dengar apa Kak Sarah? Makcik tanya dia balik, tu si Ayau tu, dia nampak perempuan dekat tempat cuci tu, tempat laundry tu, tempat letak cadar-cadar dan bantal-bantal yang dah kena darah tu. Dia cerita, makcik, perempuan tukang angkat kain-kain kotor tak? Makcik kata, bukan. Muka perempuan tu sangat menakutkan. Lidah dia panjang, dia tengah menjilat-jilat darah-darah tu. Bila Ayau ni masuk, dia lompat dekat atas kabinet. Apa lagi si Ayau ni berlari lintar-pukang dan menjerit-jerit macam orang gila. Dia pun ceritalah, nurse dan doktor dekat situ, bila mereka tengok dan periksa balik, perempuan tu dah tak ada dekat situ. Tapi ada satu malam, makcik tengah duduk dekat meja tengah tulis laporan. Tiba-tiba ada pintu depan makcik ni terbuka. Makcik dan seorang lagi nurse ni tengok pintu tu terbuka. Takut-takutlah, kok-koklah ada doktor masuk nak cek kami kerja. Tapi tak ada seorang pun yang masuk. Makcik pun bangun nak tengok kalau ada siapa-siapa lah dekat luar tadi. Bila makcik jenguk daripada pintu, makcik nampak daripada belakang dia ada perempuan yang berskirt putih tu. Dia sedang berjalan-jalan menuju ke tangga untuk turun. Makcik tak beranilah nak ikut, sebab makcik tahu itu bukan orang. Jadi siapa tu Kak? Nurse yang seorang lagi tu dia tanya. Alah, angin tiup kot. Makcik tak nak cerita lah kat dia, takut dia pula takut. Tapi ada satu lagi cerita makcik dengar daripada Wak Hamid, attendant dekat rumah mayat tu. Dia cerita, satu malam Wak Hamid ni dia tengah tolak ada satu mayat orang. Dia ni meninggal dunia dalam kemalangan. Mayat dia ni dalam perjalanan untuk disimpan dekat rumah mayat. Jadi dia pun masukkanlah mayat tu ke dalam peti mayat yang berhawa dingin. Lepas tu Wak Hamid ni pun dia pergi balik dekat tempat letak mayat tadi untuk mengemas dan membersihkan dia. Alangkah terperanjatnya Wak Hamid ni bila dia tengok mayat yang dia baru tolak ke rumah mayat tu sedang berada balik dekat tempat asal dia. Dia pun dengan langkah 1000 meninggalkan tempat tu dengan tidak menoleh ke belakang lagi. Dan macam ada satu lagi lah cerita daripada seorang doktor wanita ni. Dia berbangsa British. Dia ni sedang duduk dekat office dia, sebabkan dia sibuk nak tulis report. Tiba-tiba ada orang ketuk pintu bilik dia. Jadi dia pun buka kerana dia terfikir mungkin nurse atau doktor lain yang nak berjumpa dengan dia. Tapi bila dia buka saja pintu, dia ternampak ada seorang perempuan dengan muka yang penuh berulat sedang berdiri dekat depan pintu pejabat dia. Jadi dia pun menjerit kuat yang menyebabkan dia histeria. Doktor tu dibawa ke bilik rehat dan untuk dirawat. Biasalah dengan kejadian-kejadian yang ada kat hospital tu, pontianak lah, perempuan tua bawa bakul lah, budak kecil berlari-lari dekat tengah malam, bunyi orang mengerang dekat tandas pun ada. Ada nurse tu yang kena jenguk dengan Kak Ponti pun ada. Itulah. Ada juga nurse yang tak tahan, terlalu takut dah berhenti kerja. Dan ada juga lah doktor yang terlalu takut, minta transfer dekat hospital lain. Takut tak takut, makcik terpaksalah kerja. Dan makcik pun bacalah ayat-ayat apa yang bapak makcik ajar, sampailah makcik berhenti kerja nurse.
seram juga kerja nurse ni. Saya mula membuka kata. Itulah sedikit sebanyak yang makcik ingat kejadian seram masa makcik kerja nurse dulu. Nantilah kalau makcik ada cerita apa-apa daripada kawan-kawan makcik yang lain, makcik panggil awak ya datang. Makcik pun tersenyum sambil memandang wajah saya. Yalah makcik, panggillah saya. Saya pun habiskanlah sisa kopi sebelum balik. Sekian, terima kasih.